golongan belia perlu dipikat. Soalan 5 sedang dinanti. Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Awam Menteri. Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Berhormat. Golongan muda adalah merupakan pewaris negara dalam memajukan sektor agro makanan. Dalam perkara ini, MAFI bertanggungjawab untuk memastikan supaya pengeluaran makanan negara adalah sentiasa berterusan dengan didasari oleh penglibatan golongan muda untuk kesejahteraan masa hadapan kita bersama. Hakikatnya, kita sedang menghadapi dan sedang mendepani isu utama iaitu yang izin aging farmers dan kesukaran untuk menarik golongan ini bagi mengadaptasi revolusi perindustrian 4.0 ataupun 4IR. Sehubungan itu, MAFI melalui Dasar Agro Makanan Negara memberikan perhatian khusus bagi memastikan supaya persekitaran yang kondusif bagi meningkatkan penglibatan dan mengekalkan golongan muda dalam sektor pertanian serta membina tenaga kerja masa hadapan dalam menghasilkan makanan yang mencukupi. Tuan Dipertua, antara pelan tindakan yang ditetapkan bagi menarik dan mengekalkan bakat-bakat muda dalam sektor pertanian adalah yang pertamanya untuk menjenamakan semula agro makanan dengan pertanian moden untuk menggalakkan penglibatan bakat muda seperti mekanisasi, otomasi dan juga IoT bagi meningkatkan pengeluaran dan sekaligus peningkatan pendapatan. Keduanya, mewujudkan sumber tenaga industri yang optimum melalui pengintegrasian siswazah dan pekerjaan sebenar dengan latihan amali dan juga perantisan. Dan ketiganya, meningkatkan pendedahan generasi muda kepada aktiviti pertanian melalui pendidikan yang bersasar. MAFI juga sedar bahawa golongan muda lebih terbuka menerima teknologi terutamanya dalam era IR 4.0. Oleh itu, MAFI telah merancang untuk membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam sektor pertanian melalui tindakan seperti berikut. Pertamanya, untuk membangunkan pengkalan data tenaga kerja bagi tujuan data analitik untuk perancangan tenaga kerja. Keduanya, menggalakkan dan memudahkan cara universiti dan juga pakar tempatan untuk menerima pakai program latihan yang holistik. Ketiganya, membangunkan modal insan dan kepakaran untuk menyokong pelaksanaan teknologi baru. Keempatnya, menyediakan platform beasiswa dalam bidang agro makanan. Kelimanya, menaik taraf pusat latihan agro makanan dan universiti dengan kemudahan dan kelengkapan moden ICT dan juga rangkaian. Keenamnya, untuk membangunkan program peralihan untuk siswazah bukan pertanian bagi mereka yang berminat untuk menceburi sektor agro makanan. Dan seterusnya, melatih dan menggaji siswazah TVET sebagai ejen pemindahan teknologi. Bukan itu saja yang Tuan Yang Pertua, bagi menyokong pelan tindakan ini, MAFI juga turut meneruskan pelaksanaan program agropreneur muda yang terbukti berjaya membantu golongan muda dalam bidang pertanian melalui program bantuan geran, pinjaman dan juga latihan. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Menteri yang menjawab yang cukup lengkap, hampir satu buku menjawab soalan tadi. Terima kasih. Menurut KSU MAFI pada November 2021 yang lepas, hanya sekitar 15% sahaja daripada 1.4 juta belia yang terlibat dalam bidang pertanian. Baru-baru ini juga Ketua Pengarah Pegawai Kawalan Padi dan Beras telah mendedahkan bahawa terdapat 200 orang petani import, iaitu daripada Bangladesh dan juga Rohingya yang telah mengusahakan tanam padi, dan ada antara mereka yang bergelar tokek besar. Hal ini sudah tentunya berkait rapat dengan kekurangan pelibatan golongan belia dan juga petani tempatan yang sudah mula menunjukkan sikap tidak berminat untuk terlibat dalam sektor pertanian. Selain sektor padi, saya berpendapat bahawa sektor lain juga turut berlaku perkara yang serupa. Soalan saya, apakah
plan intervensi kementerian sekiranya warga tempatan, khususnya golongan belia, terus menjauhi sektor pertanian negara, dan apakah langkah yang sedang dirangka bakal dilaksanakan oleh kementerian untuk memastikan individu yang sedang melibatkan diri dalam sektor pertanian pada hari ini terus diperkasakan. Mohon Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Pertamanya Tuan Pertua, apabila beliau membangkitkan tentang penglibatan pendatang asing, saya fikir saya dah jawab soalan itu pada 2 minggu yang lepas. Keduanya, Yang Berhormat telah menyebutkan tentang 15% sahaja penglibatan petani-petani muda dalam sektor pertanian. Sebenarnya perangkaan ini adalah perangkaan tahun 2018 dan penglibatan ini terus meningkat apabila kita telah memperkenalkan dasar agro makanan negara 2.0 yang benar-benar telah menepati bukan sahaja untuk jangka masa pada ketika ini dengan memperkenalkan daripada otomasi, mekanisasi dan juga IoT tadi, yang sebenar-benarnya bukan sahaja boleh meningkatkan pengeluaran, bahkan sekaligus untuk mendapatkan peningkatan pendapatan mereka. Kerana perangkaan 2018 telah menunjukkan bahawa kalau kita tengok daripada purata pendapatan pekerja, upah hanyalah 60% daripada hitung panjang jumlah upah untuk seluruh negara pada tahun 2018. Tetapi apa yang kita harapkan kepada mereka usahawan-usahawan petani ini untuk menjadi usahawan tani dan boleh bukan sahaja dapat memberikan pendapatan yang lumayan, bahkan ianya pendapatan yang cukup meyakinkan sekali. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Puan Asrai. Terima kasih. Mikrofon. Siapa? Tak dengar. Tekan. Ya. Ya. Tutup. Soalan tambahan Padang Serai, kita tidak menafikan yang kerajaan melalui MAFI telah menyediakan bantuan-bantuan khususnya sama ada dalam bentuk kewangan, in kind maupun khidmatan nasihat kepada golongan muda yang mahu memulakan projek. Namun, pihak MAFI juga sepatutnya tidak boleh melupakan ataupun mengambil sikap lepas tangan terhadap kumpulan yang mahu mengembangkan lagi projek-projek mereka. Soalan saya apakah bentuk-bentuk bantuan lain yang boleh diberikan kepada usahawan-usahawan muda ni bagi mengembangkan lagi projek-projek pertanian sedia ada? Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Antara inisiatif yang sentiasa diwar-warkan oleh pihak MAFI bagi menarik golongan muda untuk menyertai bidang pertanian, yang pertamanya, kita bukan sahaja untuk menarik ataupun membantu mereka untuk menjadi seorang usahawan tani, bahkan kita telah memberikan banyak bantuan-bantuan dan insentif. Yang pertamanya kepada program High Impact Product, di mana kita akan berikan satu grant padanan sebanyak 50-50, maksimanya sebanyak sampai 200,000, yang ini untuk kepada SME. Dan keduanya, ada satu program lagi untuk program Change Upgrade Product ataupun dipanggil CUP. Ini juga grant padanan, tapi kali ini kita bagi kepada usahawan-usahawan kecil sebanyak 70% yang dibagi oleh kerajaan dan 30% yang dibagi oleh pengusaha tersebut. Dan ianya maksimal sebanyak RM60,000. Dan ketiganya untuk golongan agropreneur muda pula, kerajaan memberikan grant sebanyak RM20,000. Ini secara in kind. Dan kalau ada pengembangan, kita akan beri juga perbantuan melalui tekun dan juga melalui agrobank sehingga RM500,000. Ini sebenarnya di antara insentif-insentif yang telah disediakan selain daripada insentif-insentif lain yang disediakan oleh MAFI. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi. Bin Muhammad Fadil, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Nombor 6, Okey. maaf. Nombor 6, ya.